Kembali ke Angkasa Puri. Baik, kembali bersama kami di studio dan seterusnya Sinar Kasih Ramadan. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Haji Sakom, pengerusi Yayasan Kemiskinan. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama. Mukadimah Datuk sedikit untuk yayasan ini yang bakal bertumpu ke arah membantu keluarga-keluarga miskin yang memerlukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dikasih sekalian, program Sinar Kasih Ramadan ini telah pun dilaksanakan oleh yayasan kita, Yayasan Basmi Kemiskinan ini sudah 15 tahun dah. Tiap-tiap tahun kita laksanakan, iaitu pada bulan Ramadan. Sementara Yayasan Basmi Kemiskinan pula ialah pada 26 Mei bulan 3 tahun 2023 ini cukup 33 tahun umurnya. Dan sejak ianya dibentuk, saya diamanahkan sebagai pengurusi. Jadi, apa yang telah pun kita buat ialah keberanian ketika itu Tan Sri Muhammad Taib, Menteri Besar Selangor, menamakan yayasan ini sebagai Yayasan Basmi Kemiskinan pun kita dah nampak seriusnya yayasan ini. Maka oleh kerana pada waktu itu, pada waktu mula ditubuh itu, dia ditubuhkan kerana masalah birokrasi melampau. Orang nak minta bantuan, kadang-kadang sampai 3 tahun datang surat jawapan. Tapi jawapan tu duka cita. Tapi dah 3 tahun menunggu. Maka kita perlu bila nak membasmi kemiskinan ni, kita perlukan cepat tindakan. Jumpa kemiskinan, esok kita kita runtuhkan rumah, lusa tulat kita dah bagi kunci kat rumah tu. Itu style yang kita buat. Sebab itu bila selepas dah 33 tahun kita dapat seorang pemimpin yang kata kita akan menoktahkan miskin tegak. Saya fikir yang ini puas saya rasalah. Cuba kita berkendakkan kita macam mana nak buat ni. But political will dah ada kan. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai SKR lah. Sinar Kasih Ramadan. Satu daripada program di mana selama ini bila nak puasa saja orang akan bercakap mengenai bagi bantuan. Kita membuat strategi supaya bantuan itu berkesan. Yang diperlukan oleh keluarga miskin yang 5 orang ni, kalau pendapatannya dalam ratus-ratus saja sebulan, dia perlukan berbuka dengan sahur. Bukan sehari, kerana puasa itu 30 hari. Maka kita kira apa yang kita mampu. Maka kita buat kira dalam RM20 satu hari. Maka kita perlukan RM600 sebulan. Maka kita nak cari RM600 sebulan bagi sebuah keluarga, bagi menentukan berbuka dia dengan bersahur dia, dah ada. Yang itu yang YBK buat. Jadi yang lain-lain tu, Jabatan Kebajikan Masyarakat, zakat, dia nak bagi duit buat baju raya, itu tak silakan. Yang ini kita nak bagi basicnya saja. Jadi bagaimana untuk orang ramai yang sudah pasti ingin membantu pada terutama sekali bulan Ramadan? Bagaimana untuk mereka menyalurkan bantuan ataupun membantu sekadar yang mampu? Untuk membantu kita tubuhkan dana dia. Dana tu dipanggil dana SKR itulah. Dana ini boleh diakses melalui pertama sekali melalui nombor akaun lah. Nombor akaun kita ialah saya boleh sebutkan sekali lah. 1203 8010 002132 Bank Islam. Ini dia kita akses kita . Kemudian satu lagi kita pergi ke laman web www.sumbangan.com dan cari kempen Sinar Kasih Ramadan. Boleh online saja. Jadi itulah cara untuk menyampaikan bantuan. Dan kita setiap tahun memerlukan dalam lebih kurang 200 keluarga je yang kita nak bantu ni. Dan insya-Allah untuk kali ini mengikut pegawai tadi dia kata dah ada dalam 160 orang. Nak cari 40 orang lagi. Jadi ada orang yang menyumbang 10 orang, dia bagi RM6,000. Kita sampaikan. Ada orang yang RM10, ada RM50, tak kisah. Kita akan kumpul lagi. Jadi itu pasal saya sebut kita. Kita tu maksudnya
YBK hanya sebagai pengumpul dana, perbelanjaan mengantar, perbelanjaan minyak, perbelanjaan apa saja yang berkaitan dengan urusan menyampaikan ni, semua YBK tanggung dengan dana kita. Duit dia tadi 600, memang 600. Bila sampai kepada orang miskin tu, saya sebut, dengan ini saya menyerahkan bantuan daripada, saya sebut nama orang tu, Ahmad bin Abdullah, untuk belanja, berbuka dan bersahur sepanjang bulan Ramadan ni. Dia kata saya terima, nangislah tu. Saya terima pasal dia tahu berbuka dan sahur dia sepanjang Ramadan ini dah ada. Jadi pada pendapat Datuk dan juga mewakili yayasan, mengapa agaknya agak sukar untuk Malaysia membasmi miskin tegar ini sekian lama? Pertama sekali, negara kita ni kan terkenal dengan negara yang merempah ruah, tahu tak? Ubi kayu campak saja dah boleh hidup dah, kan? Jadi oleh kerana itu, satu. Kedua, kita melihat siapa yang nampak senang di sini. Orang yang datang berhijrah, nampak mereka bersedia kerana mereka rasa mereka berhijrah. Tetapi orang tempatan betul, dia terasa tak apa, kebajikan ada bantu, zakat ada bantu, yayasan membantu. Saya minta maaf cakap, memang ada YBK buat peladangan macam tadi, buat peladangan. Kita rasa peladangan ini satu model yang sangat baik untuk membasmi kemiskinan. Kita ajak dia orang kerja, tak mau. Sebab dia kata Jabatan Kebajikan Masyarakat dah bagi bantuan, zakat dah bagi bantuan, dia dapat dalam 1,000 sebulan, dia rasa dah cukup. Barang-barang makanan ada. Saya agak kena ada sesuatu yang patut kita buat. Bagaimana semua orang mesti terasa bahawa dia patut menyumbang kepada negara ni. Bukan, sebab itu dalam logo Yayasan Basmi Kemiskinan tu, satu tangan atas, satu tangan bawah. Kita nak bagi tahu, Nabi sebut, orang Islam ni, Nabi kata tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Tetapi orang Islam kebanyakannya, minta maaf saya bercakap kat semua orang, dia kebanyakan tangan di bawah. Tangan di atas, banyakkannya bukan agama kita. Bermakna, cakap Nabi itu di-follow, diikut oleh orang-orang bukan Islam. Oleh pengamal-pengamal Islam, dia tidak mengikut yang itu. Dia memilih untuk yang mudah. Jadi saya agak banyak lagi kerja lah yang kita kena buat untuk memahamkan orang dengan agama ni, kerana agama ini sepatutnya satu cara hidup, kan? Ya. InsyaAllah. Jadi kita melihat caranya di mana laman Sesawang YBK juga ada disediakan di skrin anda. Alhamdulillah. Dan anda juga boleh layari program-program lain. Bukan satu program, pelbagai program sebenarnya dianjurkan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan. Dan nombor yang disebutkan oleh Datuk ada turut kami sertakan di skrin. Terima kasih. Anda boleh menangkap layar sekiranya terlepas. Jadi anda boleh terus salurkan saja untuk membantu mereka yang memerlukan. RM600 untuk seorang. Satu keluarga berbuka dan bersahur. Jadi ini adalah satu bulan yang mulia untuk kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Program ini Datuk sudah berapa lama dianjurkan dan apakah kesannya kepada yang menerima tadi? Pertama sekali kita dah 15 tahun dah. Kita dah lebih 1.7 juta dah kita belanja untuk tujuan ini tiap ni selama 15 tahun. Kesannya ialah pertama sekali di waktu kita menyampai itulah satu kepuasan lah kepada kita. Kita rasa sangat berbaloi lah menyerahkan kepada dia. Ketiga, kesan lain kepada penderma, kita nak bagi tahu penderma. Dalam Islam mengatakan barang siapa bagi berbuka puasa kepada seorang pada bulan puasa ni, berbuka sebiji buah tamar, berbuka bukan makan nasi Arab, sebiji buah tamar dengan air, maka Allah akan masukkan dalam akaun pembagi pembuka itu semua pahala puasa orang puasa tu. Dengan orang tu punya pahala tak terjejas, tapi pahalanya dibagi. So bayang kalau satu hari kita bagi berbuka 6 orang dalam satu family.
Cuba bayang 6 orang, kita dah mengira untuk berbuka 30 hari. Maka sebenarnya kita cuba menggunakan pendekatan matematik bagi membantu orang yang menderma tadi. Kalau satu hari dia dapat bagi 5 orang berbuka, dia dapat 5 pahala. Kalau 5 kali 30 hari, 5 kali 3, 150 orang. Seperti dia berbuka seorang, kemudian dia pula dapat pahala 150 orang berbuka selama sebulan. Saya agak kita kena war-warkan hal-hal yang macam ni supaya seronok untuk beribadah. Ya, semestinya dalam bulan Ramadan ini pelbagai barakah yang kita dapat dan ini dia antara program-program lain yang turut dijayakan. Ya, ini ini majlis menyampai ni. Menyampai. Dan kita dapat lihat seperti yang Datuk katakan tadi, satu keluarga mendapat manfaat daripada program ini untuk membantu mereka ketika bulan Ramadan terutama sekali, dan tidak kira di mana mereka berada, ya Datuk? Setakat ini yang kita boleh capai dengan tangannya lah, Selangor wilayah ni. Selangor wilayah. Jauh-jauh tu ada juga 1, 2, 3 kes. Namun demikian, ada satu lagi, kita ada juga bantuan dari PPIM, apa nama ni, yayasan-yayasan lain yang menyumbang makanan. Jadi kita bagi 600, dia menyumbang makanan dalam harga RM300 untuk membantu. Jadi ini nampaknya cukup menolong lah. Tapi 200 orang lah mampu kita buat. Datuk, akhir kata kepada para penonton Sahabat Malaysia yang bakal berpuasa, mungkin esok ataupun lusa. Jadi pesanan terakhir Datuk kepada mereka. Yayasan Basmi Kemiskinan nak ucap terima kasih kepada semua, terutamanya mereka yang memang menyumbang tiap tahun. Ini ada kumpulan yang menyumbang tiap tahun. Kedua, marilah kita memanfaatkan kurnia Allah yang namanya puasa ini dalam Ramadan ini. Apa saja manfaat yang patut kita perolehi, mari kita perolehi. Sehingga pada 1 Syawal itu kita dipanggil, kita kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu kembali kepada macam baru lahir dari perut ibu. Dosa tak ada, apa pun tak ada. Jadi untuk sampai ke situ, kita kena buat semua aktiviti-aktiviti termasuk yang SKR ni bagi menentukan supaya pada 1 Syawal itu kita menyambut raya itu kita bersih zahir dan batin, jangan buat lagi dosa-dosa, kerana pada waktu itu kita dipanggil fitrah. Itulah apa ni fitri itu, fitrah macam baru lahir daripada perut ibu. Selamat menunaikan puasa Ramadan tahun ini. Terima kasih kita ucapkan Datuk kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia, dan itu antara info untuk anda. Jadi kepada yang ingin bersedekah, silakan nombor-nombor yang telah pun tertera di skrin utama anda. Untuk ketika ini kita bersama dengan Rashid Jali yang telah bersedia di Kedah. Kegiatan tani erat perpaduan komuniti setempat, kita saksikan apakah laporan yang dibawa oleh Rashid dalam bingkisan ini.